Hello gang, welcome to Alpine Tips. So hari ini aku nak share pasal macam mana nak pilih kasut yang betul untuk trekking. So yang pertama, macam mana kita nak pilih kasut yang betul untuk trekking ialah waktu kita nak beli, kita pastikan kasut kita mempunyai sole ataupun tapak yang kasar. Okey, untuk trekking kita perlukan tapak yang kasar dan juga dalam. Apabila dia kasar dan juga dalam, sebenarnya ia akan memberikan grip yang lebih bagus berbanding kasut yang tapaknya tak berapa kasar dan juga tak berapa dalam macam yang ini. Ini adalah kasut, contoh kasut yang tapak dia agak bagus, dia kasar dan juga lebih dalam. So, ia akan memberikan grip yang lebih baik. Okey, ini ada satu lagi contoh kasut yang dia punya grip dia lebih baik sebab dia punya tapak dia kasar dan juga dalam. Okey, berbanding dengan kasut running ataupun kasut casual yang biasa, dia tak mempunyai tapak yang macam ini. So, first kali pilih tapak yang kasar dan juga dalam. Okey. Yang kedua ialah pilih tapak kasut yang lembut. Okey, tapak dia lembut dan bukan jenis keras macam plastik. Lembut ni bermakna ia adalah getah. Okey, kalau kita tekan kita punya jari ataupun kuku kita ada rasa mungkin boleh masuk sikit. Bermakna tapak ni cukup lembut dan ia akan memberikan grip yang lebih baik berbanding tapak yang keras. Okey. So yang lembut ni sebenarnya ia bagus untuk kita trekking dekat permukaan macam batu yang licin, mungkin akar kalau kat Malaysia. So dia akan memberikan grip yang lebih baik. Okey. Caranya kita nak kenal ialah kita cuba tekan. Okey, tekan ada rasa dia punya kita punya kuku kita ada masuk sikit. Alright. So berbanding ada tapak yang sangat keras, kalau kita tepuk kalau kita ketuk pun bunyi dia agak nyaring. Okey, untuk yang getah dia bunyi dia macam tenggelam sikit. Okey, bermakna dia lembut. Yang ketiga, pilih kasut yang ada ankle support. Okey, kasut ni kasut yang jenis high cut, bermakna kita ada ankle support berbanding dengan kasut yang macam ni. Okey, ni kasut ni jenis low cut ataupun yang macam ni. Okey, so dia tak ada ankle support. So untuk macam mana kita nak pilih pula? Kita nak, sebenarnya ini juga adalah kasut trekking yang baik. So macam mana kita nak pilih yang mana kita nak guna? Adakah yang low cut ataupun high cut untuk kita trekking? So sebenarnya kita kena pilih mengikut kat mana kita trekking. Yang pertama mungkin kita punya trek tu tak terlalu jauh, backpack mungkin. Okey, dan juga kita punya bag tak terlalu berat, kita punya beban tak terlalu berat dan kita tak perlukan ankle support yang lebih, dan juga ataupun keadaan trek tu yang tak terlalu sukar, kita boleh gunakan low cut macam ini. Okey, sebab kebaikannya dia adalah ringan. Okey, tapi kalau kita trek yang lebih lama, okey, mungkin 4 hari ataupun 4 hari ke atas mungkin, okey, yang lebih lama, dan juga bag kita, beban kita agak berat, so kita perlukan kasut yang mempunyai ankle support yang lebih baik. Okey, kasut yang macam ini, dia lebih tinggi, so kita boleh protect kita punya bahagian ankle dengan lebih baik. Dan juga keadaan trek tu yang mungkin berbatu dan juga tak stable, so kita perlukan kasut yang ada ankle support. Yang keempat, bergantung kepada kat mana kita nak trek, so kita pilihlah kasut yang waterproof ataupun water resistant. Okey, contohnya kita nak trekking dekat kawasan Alpine, so kita pilih kasut yang waterproof.
Okey. Sebab kita mungkin kita akan berpijak kepada bahagian snow ataupun ada lecak-lecak dan kita tak nak kita punya kasut kaki kita basah. So, tapi yang penting juga walaupun ia waterproof, pastikan kasut ni breathable. Okey? Breathable bermaksud apabila kita berpeluh, kita punya peluh boleh kering dengan sendiri sebab ia breathable. Jangan pilih kasut yang 100% waterproof. Bila 100% waterproof, dia less breathable. Jadi kaki kita akan basah dengan peluh. Okey, tapi kalau kita trekking dekat kawasan yang memang banyak sungai, contohnya dekat Malaysia, kita boleh pilih kasut yang tak waterproof macam inilah. So, tak ada masalah kalau dia basah dan kaki kita memang kita tak boleh elak lah daripada keadaan basah tu sebab ada banyak sungai contohnya ataupun hujan yang lebat. So, kita boleh pilih kasut yang macam ini. So, macam mana kita nak pilih saiz kasut yang betul? Cuba pilih kasut yang lebih satu saiz daripada kasut kita yang biasa. So waktu beli, pilih saiz kasut yang lebih besar, satu saiz lebih besar ataupun satu saiz setengah lebih besar daripada kasut kerja kita, dan cuba pakai, gunakan dengan 2 stokin dan kita cuba. Dan dia mesti ada ruang dekat bahagian depan ni untuk mengelakkan kecederaan pada bahagian ibu jari kaki. Okey, last kali, jangan gunakan kasut yang baru beli untuk trekking. So sebab kasut ni waktu kita beli dia sebenarnya agak keras So dan juga bahagian tepi ni belum cukup mengembang. So kita kena break in dulu kasut ni. Kita perlu gunakan sekurang-kurangnya 2 minggu supaya dia menjadi lebih lembut dan juga dia bahagian tepi ni dah mengikut kita punya bentuk kaki. So sebab dia sebenarnya untuk mengelakkan kaki kita melecet kalau kita gunakan kasut yang baru beli yang belum break in. So untuk trekking yang lebih lama, rancang untuk beli kasut lebih awal dan cuba gunakan hari-hari, mungkin pakai pergi office, pakai berjalan, pakai pergi mana-mana selama lebih kurang 2 minggu. Kemudian dia akan lebih lembut dan juga kita selamat untuk digunakan. Okey geng, so ini beberapa tips yang aku dah sampaikan bagaimana cara untuk pilih kasut yang betul untuk trekking. Okey, see you again on another video dalam Alpine Tips. Jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube channel. Mudah-mudahan korang dapat info yang baru dalam aku punya YouTube channel ni. Alright gang, see you again on another video. Bye bye. Yeah.